Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berbahagia, Dr. Nur Azian Haji Nahar, Penasihat Program dan Pensyarah Bahasa Melayu Kerjaya, Kuliah Bahasa dan Pengurusan, dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membentangkan laporan program yang telah dijalankan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Khairunisa Nabila Izzati binti Az-Zahar, nombor matrik saya 19104992 sebagai pemudah cara anda hari ini. Oleh itu, saya mengalukan kehadiran tuan-puan pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini adalah Minggu Kebudayaan dan Kesenian MKDK Universiti Islam Antarabangsa UIAM PAGOH, iaitu memfokuskan kepada laporan program yang telah dijalankan dengan jayanya oleh Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Kelab Kebudayaan dan Kesenian UIAM. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Mentari menari di angkasa tinggi, pepohon mengikut rentak irama. Tiba masanya, tunggu apa lagi, dengarkanlah forum ini bersama. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput 4 orang ahli panel yang merupakan ahli jawatan kuasa pelaksana bagi program MKDK ini untuk memperkenalkan diri mereka. Terima kasih saudari pemuda cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Nur Akilah, nombor matrik 2019654, merupakan ahli pertama dan juga pengerusi program MKDK. Seterusnya. Terima kasih Amin. Saya ahli panel kedua, Siti Noratirah binti Salmi, nombor matrik 2018588, naib pengerusi program MKDK. Seterusnya. Terima kasih Nurah. Saya sebagai ahli panel yang ketiga, Nur Amira Sofia binti Roslan, nombor matrik 2019282 sebagai setiausaha program MKDK. Saya, Nur Alia Maisara binti Muhammad Zaini dengan nombor matrik 2012852 sebagai panel yang keempat dan bendahari program MKDK. Terima kasih kepada ahli-ahli panel untuk pengenalan diri. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama iaitu saudari Aminur Akilah. Boleh saudari terangkan pengenalan bagi program MKDK ini? Terima kasih saudari pemuda cara. Pertama sekali saya ingin menjelaskan tujuan atau objektif penganjuran Minggu Kebudayaan dan Kesenian atau singkatannya MKDK UIAM PAGOH. Seperti yang kita sedia maklum, seni dan budaya adalah sebahagian besar daripada hidup bermasyarakat. Tanpa seni dan budaya, sesebuah masyarakat tidak mempunyai identiti dan jati diri. Program ini dianjurkan dengan matlamat untuk memberikan pendedahan kepada para peserta tentang seni dan budaya yang terdapat di Malaysia. Selain itu, program ini dijangkakan dapat memupuk semangat cinta akan budaya dan tradisi sekaligus menghargai budaya dan warisan yang semakin ditelan zaman. Sekian. Terima kasih atas penerangan yang jelas itu. Seterusnya, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel kedua, saudari Siti Noratirah. Baiklah, panel kedua, apakah latar belakang program ini? Boleh anda terangkan? Baiklah, terima kasih saudari pemuda cara. Latar belakang, program Minggu Kebudayaan dan Kesenian MKDK UIAM PAGOH ini ialah satu inisiatif di bawah Kelab Kebudayaan dan Kesenian UIAM Kampus PAGOH bagi memperkenalkan semula budaya tradisi yang terdapat di Malaysia
seperti objektif yang telah dimaklumkan dalam pengenalan oleh ahli panel 1. Program yang telah berlangsung selama 5 hari ini dimulakan pada hari Ahad tanggal 4 April hingga Khamis 8 April 2021 bertempat di Dewan Pusat Konvensyen Bandar Universiti Paguh dan kemudahan guna sama hak pendidikan tinggi Paguh. Sepanjang tempoh program ini berlangsung, seramai 1,124 orang pengunjung dan peserta terdiri daripada murid-murid, pelajar dan staf telah berjaya menghadiri dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang diacarakan. Di samping itu, program ini telah dijalankan dengan usaha-sama oleh pihak Sekolah Kebangsaan Kota Raja Pancur, pihak Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor serta Studio Seni Rakyat di bawah tajaan pihak Nur Arfa Craft Complex, EcoShop Marketing Sendirian Berhad dan Agensi Kemajuan Ekonomi Budaya Cendana. Sekian saja dari saya. Baiklah, terima kasih panel kedua atas penerangan yang jelas tadi. Seterusnya, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama tentang penilaian maklum balas terhadap program ini. Boleh saudari jelaskan? Terima kasih saudari pemudasyara. Jadi, untuk penilaian maklum balas, kami telah mengedarkan borang penilaian maklum balas kepada semua pengunjung dan peserta aktiviti yang diadakan sepanjang Minggu Kebudayaan dan Kesenian UIAM melalui pautan dalam talian. Secara keseluruhannya, kami menerima maklum balas yang positif daripada peserta menyatakan bahawa mereka dapat mengenali budaya-budaya yang terdapat di Malaysia seperti Negeri Sembilan, Kelantan dan Johor. Selain itu, pihak majoriti bersetuju bahawa program ini berjaya memupuk semangat cinta akan budaya dan tradisi terutamanya dalam kalangan generasi muda seperti mahasiswa dan pelajar sekolah rendah. Sebahagian besar daripada para peserta juga menyatakan bahawa budaya dan kesenian warisan yang semakin dilupakan dapat dihargai semula setelah tamatnya program ini. Program yang diajukan ini merupakan hasil usaha sama bersama beberapa pihak luar yang memberi sokongan dari segi kewangan dan keperluan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang. Antara respon positif yang diterima dari pihak luar adalah mereka bersetuju bahawa program yang ditaja memaparkan imej yang baik bagi syarikat mereka. Di samping itu, pihak penaja juga mengatakan bahawa melalui program yang dianjurkan, peluang untuk mengembangkan nama syarikat mereka lebih besar. Sekian saja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama atas penjelasan yang jelas tadi. Untuk lebih lanjut, saya serahkan penerangan bagi aktiviti-aktiviti program kepada ahli-ahli panel. Oleh itu, silakan panel pertama untuk menerangkan aktiviti pertama. Sekali lagi, terima kasih pemudasyara. Pada tarikh 4 hari bulan April 2021, Majlis Peresmian Minggu MKDK UIAM Paguh telah berlangsung di Dewan Pusat Konvensyen Bandar Universiti Paguh. Majlis ini telah dirasmikan oleh YB Encik Zaifri Hussein, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor, diiringi oleh Yang Berbahagia Dr. Muhammad Al-Azlin Abdul Hamid, Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan KLM UIAM Paguh. Yang Berbahagia serta penasihat program Yang Berbahagia Dr. Nora Azian binti Haji Naha. Majlis dimulakan dengan ucapan perasmian daripada Dekan UIAM Paguh dan seterusnya ucapan daripada VIP. Majlis diteruskan dengan konsert alunan gema irama Pantai Timur yang dipersembahkan oleh kumpulan Diki Barat Pelajar, Kelab Kebudayaan dan Kesenian UIAM Paguh. Konsert ini dijayakan dengan kerjasama pihak Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Johor yang telah meminjamkan alatan muzik di K Barat seperti gendang ibu, gong, kerincing, canai, rebana ubi dan cerana. Majlis selamat dan semua hadirin bersurai manakala VIP diiringi oleh AJK Majlis ke ruang santai VIP untuk menjamu selirik. Berdasarkan pemerhatian sepanjang aktiviti pertama, majlis perasmian berjalan dengan sangat lancar dan tiada sebarang gangguan yang berlaku. Semua alatan muzik yang dipinjamkan JKKN Johor berfungsi dengan baik dan tiada sebarang kerosakan pada alatan muzik tersebut selepas tamat persembahan. Selain itu, lirik persembahan di K Barat yang disampaikan oleh kumpulan di K Barat pelajar UIM Paguh mengandungi pengajaran dan nilai-nilai murni yang bagus untuk pendengar. Next. Berdasarkan refleksi yang telah dibuat selepas tamat aktiviti, keberkesanan dan kelemahan berkenaan program dapat dikesan. Kelemahan bagi aktiviti ini adalah pelajar antarabangsa tidak dapat memahami dengan teliti lirik daripada persembahan di K Barat kerana halangan bahasa. Keberkesanan daripada aktiviti pertama adalah persembahan di K Barat yang bertenaga telah meningkatkan bilangan pengunjung yang hadir ke majlis perasmian. Pihak penganjur mengambil peluang ini untuk memaklumkan kepada semua hadirin untuk bersama menyertai aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang MKDK. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih panel pertama kita. Penerangan yang sangat padat dan jelas untuk aktiviti pertama. Seterusnya dipersilakan panel ketiga, Saudari Nur Amira Sofia bagi penerangan aktiviti kedua. Terima kasih pemudacara. Untuk aktiviti kedua, pada hari Selasa tanggal 5 April 2021, MKDKU IAM Paguh telah meneruskan program ini dengan melaksanakan aktiviti mencanting batik. Aktiviti mencanting batik ini diadakan di sebuah dewan yang ditempah khas oleh ahli kelab kebudayaan dan kesenian. Aktiviti batik ini juga dianjurkan bersama sebuah syarikat batik yang terkenal di Terengganu iaitu syarikat Nur Alpha Craft Complex and ACC. Sobri dan Legino yang menyatakan bahawa Nur Alpha menikmati keunikan sebagai pengeluar batik yang terbesar di negara ini dengan pusat pengedaran tersebar di seluruh negara. Oleh itu, pemilihan aktiviti mencanting batik dengan sumbangan oleh syarikat NACC sangat berbaloi bagi menjalankan aktiviti mencanting batik dengan lancar. Aktiviti pameran batik yang telah dicanting dan taklimat ringkas tentang prosedur mencanting batik telah diadakan pada pukul 9 pagi. Setelah aktiviti pameran batik dan taklimat tentang mencanting batik sudah dijalankan, aktiviti mencanting batik yang dihadiri oleh majoriti peserta perempuan telah dimulakan pada pukul 11 pagi hingga 1 petang. Alatan mencanting batik yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti mencanting batik ini juga telah mendapat sumbangan dari pihak syarikat NACC. Antara alatan mencanting batik yang telah disediakan untuk kegunaan peserta termasuklah kain, papan, alat canting dan pewarna. Untuk pemerhatian bagi aktiviti 2, pemerhatian pertama, seramai 100 orang peserta perempuan telah menghadiri program pameran batik, taklimat ringkas dan aktiviti mencanting batik. Untuk pemerhatian yang kedua, 80 daripada 100 orang peserta perempuan berjaya menghasilkan batik yang telah dicanting dengan baik. Untuk pemerhatian yang ketiga, ahli-ahli kelab kesenian dan kebudayaan juga berpeluang untuk merasai pengalaman mencanting batik secara percuma bersama peserta mencanting batik. Seterusnya, terhad dan keberkesanan bagi aktiviti yang kedua. Untuk terhad, terdapat risiko keselamatan kepada peserta mencanting batik yang tidak mempraktikkan kaedah mencanting batik yang betul walaupun taklimat ringkas telah disampaikan kepada semua peserta. Yang kedua, bahan yang disediakan untuk aktiviti mencanting batik adalah tidak mencukupi untuk semua peserta mencanting batik kerana bilangan peserta adalah lebih daripada bilangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, aktiviti mencanting batik tidak dapat dijalankan dengan sempurna pada waktu petang kerana kekangan masa. Kesan baik daripada aktiviti 2 ini, keberkesanan daripada aktiviti mencanting batik ini termasuklah bilangan peserta yang ramai menandakan aktiviti ini mendapat sambutan yang sangat baik dalam program MKDK UIAM Paguh. Para peserta lelaki juga telah menunjukkan minat mereka untuk menyertai aktiviti mencanting batik dan meminta penyertaan dibuka lebih lagi kepada peserta lelaki. Sekian sahaja daripada saya.
Baiklah, terima kasih kepada panel ketiga atas penjelasan yang cukup baik untuk aktiviti kedua. Seterusnya, bagi penerangan aktiviti ketiga, dipersilakan panel keempat iaitu Saudari Nur Alia Maisarah. Terima kasih saudari pemudahcara. Aktiviti ketiga ialah aktiviti jualan makanan dan minuman tradisional. Aktiviti ini dijalankan pada 5 hingga 7 April 2021 iaitu pada hari Isnin hingga Rabu oleh 25 orang ahli kelab kebudayaan dan kesenian dari UIAM Paguh. Aktiviti ini bertujuan untuk memperkenalkan makanan dan minuman tradisional kepada para pelajar dan pengunjung yang hadir kerana berdasarkan utusan Malaysia yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyakoh Abdullah pada tahun 2021, beliau mengatakan bahawa sekiranya juadah khazanah bangsa itu tidak dijaga dengan rapi, tidak mustahil ia lenyap di sebalik kepelbagaian menu moden. Penyataan ini merupakan sebab mengapa program ini dicadangkan oleh pihak program. Persiapan telah dilakukan seminggu sebelum aktiviti ini dijalankan. Antara persiapannya adalah menempah makanan dan minuman yang ingin dijual dari pembekal dan membeli perkakas dapur yang akan digunakan ketika penjualan. Pembelian dan penempahan tersebut dilakukan di atas talian melalui platform media sosial seperti Facebook dan Shopee. Pada 5 April 2021, iaitu pada jam 1 petang, ahli kelab kebudayaan dan kesenian yang terlibat dengan aktiviti penjualan ini telah berkumpul di tapak jualan. Seterusnya, mereka menyusun meja, kerusi, perkakas dapur, makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang telah ditempah dihantar pada mereka tepat pada jam 11 pagi. Makanan dan minuman tradisional yang dijual pada hari tersebut adalah dari negeri Johor dan Kedah, iaitu kacang pol, air katira Abu Bakar, kuih dangai dan laksa Kedah. Aktiviti jualan bermula pada jam 2 petang dan berakhir jam 5 petang dan ahli yang terlibat bergile-gile menjaga gerai mengikut jadual yang telah ditetapkan. Manakala pada 6 serta 7 April 2021, aktiviti ini mempunyai 2 sesi jualan iaitu pada 11 pagi hingga 2 petang dan 5 petang hingga 6 petang. Penjualan makanan dan minuman pada 6 April 2021 adalah dari negeri Kelantan dan negeri Sembilan. Antaranya ialah kuih Cik Mat Molek, laksam, air janda pulang dan kuih apam Johor. Tambahan pula, puding diraja, laksa Pahang, keropok leko dan menganang yang berasal dari negeri Pahang dan Terengganu telah dijual pada 7 April 2021. Antara pemerhatian yang dapat dilihat daripada aktiviti ketiga adalah yang pertama, makanan dan minuman yang dijual mendapat sambutan hangat dari para pengunjung, terutamanya makanan dari negeri Kelantan dan Terengganu. Yang kedua, beberapa penjual dari kelab kebudayaan dan kesenian mengalami masalah komunikasi dalam kalangan mereka. Hal ini kerana jumlah pengunjung yang terlampau ramai sehingga tidak boleh dikawal. Dan yang terakhir, kebanyakan pengunjung memilih untuk membeli makanan dan kuih muih berbanding minuman. Antara keberkesanan yang diperolehi daripada aktiviti jualan ini adalah yang pertama, permintaan makanan yang tinggi dari pengunjung sehingga menyebabkan kekurangan makanan dan minuman. Dan yang kedua, memperkenalkan makanan tradisi yang semakin lapuk di zaman dan memastikan pengunjung dapat mencuba makanan baru. Dan yang terakhir, pengunjung dapat mengenali serta merasai pelbagai jenis makanan dan minuman dari kebanyakan negeri di Malaysia. Manakala antara kegagalan yang dapat dilihat dari aktiviti ketiga ini adalah yang pertama, kehadiran pengunjung yang terlampau ramai menyebabkan kehabisan stok makanan dan minuman untuk dijual, terutamanya pada 6 dan 7 April 2021 kerana penambahan pengunjung dari Sekolah Kebangsaan Kota Raja Pancur. Yang kedua, kebersihan yang kurang memuaskan. Walaupun tong sampah disediakan di sekitar kawasan jualan, namun terdapat segelintir pengunjung yang masih membuang sampah dan bekas makanan mereka merata-rata. Dan yang ketiga, terdapat beberapa makanan yang sudah basi sebelum penjualan berakhir dan ini menyebabkan kerugian kepada pihak program. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel keempat kita atas penjelasan yang cukup baik untuk aktiviti ketiga.
Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang aktiviti keempat iaitu pertandingan permainan tradisional dan sukan nikah atau PPTS. Aktiviti ini diinspirasi daripada sumber Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Aktiviti ini dijalankan pada 6 hingga 8 April 2021 iaitu pada hari Selasa hingga Rabu pada pukul 8 pagi sehingga 6 petang. Aktiviti ini ditaja oleh Eco Shop Marketing Sendirian Berhad iaitu dari segi bentuk hadiah untuk pelajar yang terlibat. Seramai 100 orang pelajar Sekolah Kebangsaan Kota Raja Panchor dan orang awam telah menyertai aktiviti ini. Sebelum itu, tempat bagi aktiviti keempat ini dipastikan di dalam keadaan yang selamat untuk digunakan dan dihias agar kelihatan lebih meriah dan menarik. Setiap pelajar telah dibagikan kepada 10 kumpulan iaitu seramai 10 orang di dalam satu kumpulan. Seterusnya, pada hari keempat, 4 jenis permainan tradisional telah dijalankan seperti permainan congkak, batu seremban, waw dan gasing. Selain itu, pada hari kedua, 3 jenis permainan tradisional telah dijalankan seperti permainan galah panjang, sepak bulu ayam dan sepak raga bulatan. Aktiviti ini dapat memberi peluang untuk mereka mencuba dan mengenali lebih dalam tentang permainan tradisional. Malah, aktiviti ini boleh mengimbau memori lama mereka ketika waktu kecil dahulu. Dari segi pemerhatian, setiap pelajar berminat dengan program pertandingan permainan tradisional ini. Selain itu, beberapa pelajar yang menyertai program ini mengenali setiap jenis permainan tradisional yang dimainkan oleh mereka dan dengan lancar serta memahami peraturan permainan kerana ada di antara mereka yang pernah bermain di rumah dan di sekolah. Namun, terdapat pelajar memerlukan bantuan sebelum dan ketika bertanding kerana antara mereka tidak mahir. Seterusnya, antara permainan tradisional yang paling disukai dan diminati oleh pelajar ialah permainan congkak, batu seremban, galah panjang, sepak raga bulatan dan waw. Manakala permainan tradisional yang paling pelajar mahir ialah batu seremban, congkak dan sepak raga bulatan. Refleksi yang menunjukkan keberkesanan, pelajar mahu memperkenalkan permainan tradisional ini pada rakan-rakan lain dan saudara mara mereka. Malah, mereka akan turut bermain permainan tradisional ini untuk mengisi masa lapang atau pada hujung minggu iaitu pada hari cuti. Hal ini, pelajar dapat mengekalkan warisan permainan tradisional ini turun-temurun. Seterusnya, aktiviti ini dapat melahirkan generasi yang sihat dari segi mental dan fizikal. Hal ini demikian kerana kebanyakan aktiviti permainan tradisional ini memerlukan pelajar untuk menggunakan kemahiran berfikir seperti ketika bermain congkak yang memerlukan pengiraan dan juga mencegaskan tubuh badan pelajar. Apabila mereka bermain, mereka akan berpeluh dan hal ini membuatkan mereka sihat. Selain itu, aktiviti seperti ini dapat mengurangkan pelajar yang ketagihan menggunakan perhati pintar mereka untuk bermain permainan video yang akan menyebabkan pelajar mudah lesu, kurang tidur dan sebagainya. Akhir sekali, terdapat kekurangan pada aktiviti keempat ini iaitu kurangnya pengurusan peserta untuk menarik perhatian atau fokus peserta. Seterusnya, berlakunya hujan pada hari tersebut menyebabkan aktiviti tergendala. Itu sahaja penerangan untuk aktiviti keempat. Seterusnya dipersilakan panel kedua kita untuk menerangkan aktiviti terakhir program iaitu aktiviti kelima. Silakan. Okay, terima kasih saudari pemudacara. Sebagai penutup program, aktiviti kelima telah dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April 2021 iaitu hari terakhir program MKDK berlangsung. Program telah berlangsung pada jam 8 malam hingga 10.30 malam bertempat di Dewan Pusat Convention Bandar Universiti Pagoh. Pada hari tersebut, acara penutup telah dimulakan dengan kehadiran masuk 800 orang penonton dan VIP. Kemudian majlis diberkati dengan bacaan doa dan sejurus itu disambung dengan nyanyian lagu UIAM dan sesi penyampaian hadiah serta sijil bagi peserta pertandingan permainan tradisional seramai 30 orang pelajar Sekolah Kebangsaan Kota Raja Panchor. Penyampaian hadiah telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Muhammad Azrul Azlin Abdul Hamid, Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan Bahagia Dr. Nora Azian binti Haji Nahar, penasihat program MKDK. Acara seterusnya telah disambung dengan persembahan teater rakyat Mek Mulong selama 2 jam tempoh persembahan oleh kumpulan studio seni rakyat yang ditaja oleh pihak Agensi Kemajuan Ekonomi Budaya Cendana. Setelah persembahan selesai, majlis diakhiri dengan curtain call daripada pihak
teater dan acara bergambar dengan penonton sebelum penonton bersurai. Akhir sekali, para VIP kemudiannya dijamu dengan jamuan ringkas sebelum mereka pulang. Berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti ini, yang pertama, 800 penonton telah mendaftar dan membeli tiket berjaya hadir tepat pada waktunya sebelum persembahan teater dimulakan. Yang kedua, seramai 785 penonton yang hadir menerima baik dan memahami akan moral dan mesej yang disampaikan daripada teater Mek Mulong ini. Yang ketiga, seramai 24 daripada 30 orang ahli jawatankuasa pelaksana dan pengurusan belakang tabir yang terlibat dalam pengendalian persembahan teater bersetuju dan berpuas hati dengan kelancaran majlis dari segi teknikal, audio dan pencahayaan yang digunakan. Refleksi. Pengurusan dari segi pengendalian audio, teknikal dan pencahayaan dalam kalangan pengurus pentas yang cemerlang telah membantu dalam kelancaran majlis dan persembahan teater yang menarik dan berkesan. Yang kedua, penonton memberikan tepukan gemuruh di akhir persembahan teater Mek Mulong menunjukkan kejayaan dalam menyampaikan persembahan yang terbaik kepada penonton. Impaknya objektif program bagi memperkenalkan semula salah satu cerita rakyat tercapai kerana tetamu yang hadir berjaya menghayati keunikan persembahan dan maksud yang cuba disampaikan daripada teater ini. Dan yang terakhir sekali, kelemahan dari segi program ini, terdapat kekurangan dari segi pengurusan masa di atas pentas yang menyebabkan persembahan tergendala sebentar selama 2 minit semasa acara berlangsung dan menyebabkan majlis berakhir lebih daripada waktu yang ditetapkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih panel kedua. Soalan seterusnya, saya ingin bertanya kepada ahli-ahli panel, adakah kalian mempunyai sebarang cadangan untuk setiap refleksi yang terdapat pada aktiviti yang dilakukan? Terima kasih saudari Khairunisa. Baiklah, melalui perhatian dan penilaian yang dibuat semasa program MKDK ini, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk menambah baik penerimaan dua hala dari pihak penganjur serta pengunjung. Antara cadangan penambahbaikan yang dikemukakan semasa aktiviti pertama iaitu majlis perasmian dan konsert gema alunan irama Pantai Timur adalah bagi mengatasi masalah pelajar antarabangsa yang tidak dapat menyelami maksud persembahan DK Barat dengan menyediakan risalah tentatif program yang mengandungi sari kata dan terjemahan. Risalah tentatif tersebut juga mengandungi ulasan ringkas untuk kesemua aktiviti yang bakal berlangsung sepanjang MKDK. Pihak penganjur juga boleh menyediakan tayangan sari kata yang selaras dengan persembahan DK Barat untuk memastikan pengunjung dapat memberi tumpuan kepada objektif penyampaian persembahan tersebut. Selain itu, antara cadangan yang dikemukakan untuk penambahbaikan aktiviti 2 termasuklah melantik beberapa ahli kelab kebudayaan dan kesenian untuk bertugas sebagai ahli kawal selia dalam memastikan semua peserta mencanting batik melakukan kaedah yang betul bagi mengelakkan sebarang risiko berlaku terhadap keselamatan mereka. Aspek penyediaan bahan untuk mencanting batik juga perlu dititik beratkan dengan menyediakan bahan tambahan agar tidak berlaku kekurangan bahan ketika aktiviti ini dijalankan. Pengurusan masa untuk melaksanakan aktiviti mencanting batik juga boleh dibahagikan kepada 2 sesi iaitu sesi pagi dan sesi petang agar semua peserta dapat melakukan aktiviti mencanting batik ini dengan sempurna. Di samping itu, cadangan untuk aktiviti yang ketiga adalah ahli kelab kebudayaan dan kesenian boleh membuat pra-pesanan makanan sebelum program ini dijalankan agar dapat menganggar bilangan makanan yang akan dijual. Tambahan pula, pihak program hendaklah membuat pengumuman pada setiap masa di kawasan jualan sebagai peringatan kepada pengunjung untuk membuang sampah di tempat yang disediakan. Pihak program juga boleh menyediakan ketuhar gelombang mikro dan tudung saji supaya dapat mengelakkan makanan menjadi basi dan tercemar. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan cadangan penambahbaikan yang selanjutnya kepada panel yang ketiga. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari ahli panel yang keempat. Seterusnya, cadangan untuk aktiviti yang keempat.
adalah pihak program hendaklah menarik minat dan fokus pelajar yang menyertai program dengan menampilkan kehadiran maskot seperti maskot Upin dan Ipin dan lain-lain. Menurut Segarika tahun 2014, maskot adalah kaedah yang baik untuk membina identiti korporat dan untuk menarik perhatian dari orang ramai. Hal ini demikian kerana dengan kehadiran maskot akan membuatkan suasana program lebih ceria dan meriah. Tambahan pula, pihak program perlulah menyediakan tempat tambahan atau tempat yang berbumbung untuk meneruskan aktiviti yang dijalankan sebagai persediaan awal aktiviti jika berlakunya cuaca buruk seperti hujan lebat. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan cadangan selanjutnya kepada ahli panel yang kedua. Terima kasih ahli panel ketiga. Akhir sekali, penambahbaikan yang dapat dilakukan untuk aktiviti 5 ini ialah persediaan dan raptai sebelum majlis penutup dijalankan. Berdasarkan langkah ini, masalah dari segi perjalanan majlis dan kecuaian pengurusan yang tidak diingini dapat dielakkan pada hari majlis rasmi berlangsung. Tambahan lagi, pamflet tentatif program juga boleh diagihkan ketika tetamu hadir melalui pintu masuk atau melalui platform Telegram rasmi yang telah disediakan oleh ahli jawatan kuasa pelaksana bagi tetamu yang telah berdaftar dan akan hadir untuk persembahan teater pada malam majlis penutup tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih ahli-ahli panel atas cadangan yang bernas itu. Cadangan ini boleh digunakan untuk program yang akan datang. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi meluangkan masa. Moga apa yang kita dapat hari ini memberi sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Seterusnya, diminta ahli panel ketiga untuk memberi sebarang kata-kata penghargaan. Dipersilakan. Terima kasih pemudah cara. Bersyukur kehadrat ilahi serta selawat ke atas junjungan besar kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapatlah kita menyudahi program ini dengan cemerlang dalam tempoh yang telah ditetapkan tanpa menghadapi sebarang masalah yang sukar diselesaikan sebagai syarat untuk menganjurkan program MKDK UIAM Paguh ini. Sekalum perhargaan kami ucapkan kepada sumbangan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak termasuklah syarikat Nur Alfa Craft Complex, EcoShop Marketing Sdn Bhd, Agensi Kemajuan Ekonomi Budaya Cendana, Sekolah Kebangsaan Kota Raja Pancur dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor. Kami juga ingin merakamkan perhargaan ikhlas dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, terutamanya kepada Yang Berhormat Encik Zaifri Hussein selaku Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor, diiringi oleh Yang Berbahagia Dr. Muhammad Azrul Azlin Abdul Hamid, Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan serta penasihat program Yang Berbahagia Dr. Nora Azan binti Haji Nahar yang telah hadir untuk menjayakan program kami ini. Tidak lupa juga kepada ahli jawatan kuasa kelulusan program pelajar SPAC yang meluluskan kertas kerja kami untuk melaksanakan program ini dan semua ahli kelab kebudayaan dan kesenian yang telah bekerjasama dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk memastikan program majlis kesenian dan kebudayaan ini berjalan dengan lancar. Di atas segala jasa dan budi baik tuan-puan dan saudari-saudari sekalian amat kami hargai. Sekian saja daripada saya. Terima kasih panel ketiga atas kata-kata penghargaan itu. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah program ini banyak memberi pengalaman dan pembelajaran baru kepada para ahli jawatan kuasa pelaksana yang sama-sama menjayakan program MKDK ini. Program ini telah melahirkan ahli jawatan pelaksana yang berkebolehan untuk memimpin dan memberi pengalaman yang berguna terutamanya kepada setiap pengurus aktiviti demi memastikan program ini berjalan dengan jayanya. Program ini memberi impak yang sangat besar dalam memupuk semangat cinta akan budaya dan tradisi terutamanya dalam kalangan generasi muda seperti mahasiswa dan mahasiswi dan pelajar sekolah rendah serta dapat membantu mengembangkan nama-nama pihak yang terlibat untuk lebih dikenali. Kami berharap program seumpama ini akan diteruskan lagi dan diperkembangkan lagi mengikut pelbagai jenis kaum, budaya dan seni yang terdapat di Malaysia pada masa akan datang. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
Bunga kemboja. Bunga Doremi. Sekian saja. Dari kami. Hari